kasih kepada Puan Pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang amat berbahagia yang dikasihi Tok Puan Hajah Cikgu Jus Malaini binti Jusoh. Assalamualaikum Tok Puan, yang juga merupakan pengurusi PIKAD kan. Yang berbahagia Datin Nur Hasni binti Isha, alhamdulillah. Datin yang berbahagia Datin Nur Afza binti Osman. Yang berbahagia Datin Hajah Nurul Aznin binti Muhammad Razali. Yang berbahagia Datin-datin, puan-puan suri kepada pegawai takbir negeri Kedah, puan-puan pegawai takbir negeri Kedah. Yang berbahagia datin-datin, puan-puan ketua-ketua jabatan, semua yang dapat hadir dalam program Tanwir Ramadan yang terakhir pada hari ini. Kalau ada daripada PIKAD, daripada Puspanita, guru-guru Kafa, semua dev-dev kehormat kita, puan-puan, adik-adik, kakak, anak-anak, ibu-ibu, semua yang hadir, warga Kedah yang dihormati semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa betul bunyinya. Boleh dengar lagi sekali tak? Boleh? Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang tadi lebih baik ke yang ni lebih baik agak-agaknya? Yang pertama ke yang kedua? Sekali beri salam baik ke dua kali lebih baik? Dua kali lebih baik saja saya mengusik ya. Dua kali lebih baik daripada sekali. Jawapan salam, jawapan berkat, jawapan rahmat, doa antara kita sesuai dengan tajuk pada pagi ini. Macam mana nak memberkatkan, nak dapat doa yang mustajab. Kita mulakan dengan beri salam, banyak-banyak bagi salam. Itu adalah salah satu tanda bagaimana kita nak mendapatkan rahmat, berkat, sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Orang Kedah apa khabar? Sihat? Silap. Kena betulkan sikit. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Syukur banyak kepada Allah Subhanahu taala ya, kita dapat bersua wajah, bertemu sekali lagi dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Saya terlebih dahululah nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang dapat hadir, khususnya kepada pihak penganjur kita, pejabat KSU Negeri Kedah ya, dan jabatan-jabatan kerajaan semua yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Kita nak kata apa? Kita nak kata kerja-kerja juga, tapi program agama tidak dilupa. Alhamdulillah. Kerja-kerja juga, puasa-puasa juga, tapi ibadat kepada Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah. Kerja-kerja juga, ibadat puasa diteruskan juga, tapi kita sedar bukanlah kita memiliki segala kekuatan kecuali yang dikurnia oleh Yang Maha Esa. Sebab tu kerja-kerja juga, ibadat puasa diteruskan juga. Marilah kita menadah tangan bersama-sama. Apa yang nak dibuat? Munajatlah pada Yang Maha Esa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala
Banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita kekuatan ni, yang memberikan kepada kita kesempatan ini. Masuk berapa hari bulan dah kita tadi? 15 dah. Satu-satunya bulan puan-puan yang biasanya lah orang tak lupalah. Tak lupa harinya lah. Kalau bulan lain tanya berapa Zulkaidah, alah, I tak ingat lah pula. Kan? Bulan pun kadang-kadang tak ingat. Bulan Islam apa ni? Sekarang bulan berapa? Kalau April, Mei, Jun, Julai, Ogos laju. Tapi kita kalau bulan Islam kadang-kadang tak ingat. Nasib baik orang buat nasyid kan, Megan? Buat nasyid, kita pun nak nyanyi pelan-pelan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Nak boleh ingat bulan-bulan dalam Islam. Syukur Alhamdulillah, bukan sekadar harinya kita ingat, detik, waktu, masa pun kita ingat, kan? Kan? Puan-puan? Oh, puan-puan. Orang Kedah boleh lawak kan? Alhamdulillah. Datang jauh ni nak usik orang Kedah. Saya sayu sebenarnya. Saya tahan. Dengar ayat Quran tadi. Dengar nasyid tadi. Terima kasih. Nasyid tu menyentuh hati kita. Aghithna ya Allah. Aghithna ya Allah. Makna dia apa? Makna dia bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kau bagi aku bulan yang aku tak lupa masanya. Kau bagi lagi aku bulan yang aku tak lupa harinya. Paling ingat harinya, paling ingat masanya. Masa apa paling ingat, puan-puan? Sedih-sedih juga, nak ngacau-ngacau juga. Paling ingat, waktu mana paling ingat dalam bulan Ramadan? Dia tipikal. Dia cikgu dengan pensyarah samalah. Dia tak boleh kalau tak tanya. Ustazah ni nak ceramah-ceramah lah, dan tanya pula. Puan-puan, waktu paling ingat tu nanti waktu nak berbuka. 7.21. Ingat tau. Mana pula Ustazah semalam 7.21. Sekarang 7.19 kata dia kan. 19 ingat, 11 ingat. Maknanya waktu maghrib tu tahu waktunya. Kadang-kadang bulan lain tak kisah, puan-puan. Kita main round number je. You take 7:30 maghrib already. Gitu. Tapi bulan Ramadan ni, punyalah Allah sayang pada kita. Dan kita pun nak tunjuk kita sayang pada Allah Subhanahu Taala yang berikan kita ingat kuat sampai setiap waktu kurang 1 minit pun jangan main. Alarm lagi. Azan kuatkan. Radio ni kenapa tak kuat ni? Azan mana ni? Radio ada azan, tak ada azan. Bulan lain tak ada. Aku kisah. Aku tak berapa nak kisah. Nanti sahur. Begitu juga. 2 minit lagi nak azan subuh tahu. Puan-puan bayang bulan lain. Kadang-kadang bulan lain tak kisah. Kira 6.30 subuh dah lah. Kadang-kadang tak dengar pun bunyi azan tu. Tak boleh jawab pun kadang-kadang. Kerana kalau kita dengar, baru mulut kita jawab azan. Ya, sadaqta wa barirta. Baru boleh jawab. Hayya ala salat, as-salatu khairum minan naum. Oh, bulan Ramadan boleh dengar. Boleh tahu bila kejut anak. Nak bangun nak. Tinggal 3 minit lagi nak azan. Ayat kita. Cepat nak bangun. Tak dapat makan. Makan kurma pun jadi. 2 minit lagi. Sempat. Maknanya tahu. Pertamanya, syukur Alhamdulillah bulan yang kita telah berada pada pertengahannya. Dah 15 hari berlalu. Kalau kita nak nilai diri kita dalam 15 hari, inilah masanya. Syukur Alhamdulillah pula kita duduk pada ruang majlis yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menilai balik diri kita dalam majlis ni, majlis ilmu ni. Duduk-duduk ni seolah-olah kata orang Kedah dapat me time. Dapat me time? Bukan me time tidur time, nanti dulu. Me time selalu kalau kita dah penat-penat buat kerja kat rumah, buat kerja kat tempat kerja, balik dapat sandar, duduk kursi sedap macam ni kan. Oh lega, dapat me time, me and myself. Tapi me time kita pada pagi ni adalah me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menilai segala amalan-amalan kita, doa-doa kita, ibadat kita, tadarus kita, tarawih kita, iktikaf kita, sedekah kita, tolong bantu kita. Duduk-duduk ni ya, jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Masing-masing semak, buka buku amalan sendiri. Seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuwazanu. Nah, kita ambillah ruang ni, me time, aku nak muhasabah diri sendiri. Banyak mana dah aku berdoa, banyak mana dah aku munajat, banyak mana dah aku ibadat, banyak mana dah aku buat dengan sedaya upaya aku, banyak mana dah aku sungguh-sungguh mengambil apa yang dikatakan bulan yang azimun mubarakun. Atakum syahru Ramadan, syahrun azimun mubarakun, fa'alan wa marhaban bih. Kata baginda Rasulullah SAW dan satu riwayat, dah datang bagi engkau satu bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang sangat mulia. Alu-alukanlah dia, raikanlah dia. Nah, masa ni lah kita cakap kat diri kita, apakah yang telah aku raikan? Banyak manakah yang telah aku laksanakan setelah Allah beri satu bulan yang tak ada tara sama sekali. Bulan yang ke-9 daripada 12 bulan ini. Yang mana bulan ini disebut tak macam disebut bulan-bulan lain dalam Al-Quran. Kita baca tadi dalam Al-Quran, Allah sebut terang surah Al-Baqarah ayat 183, ayat sebut terang surah Al-Baqarah ayat 185, diikuti dengan penutupnya cerita kita pada pagi ini. Bagaimana nak mustajabkan doa bulan Ramadan? Allah jawab persoalan yang ditanya ni dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Tuan-tuan dan puan-puan, Umi Abah, Umi, ibu-ibu, kakak-kakak, semua yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Allah sebut satu-satunya dalam Al-Quran itu ialah Syahrul Ramadan alladzi. Orang puasa betul nampaknya kan? Cekik-cekik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, dia sebut perkataan Ramadan ni. Puan-puan, dia sebut puan-puan. Allah sebut puan-puan. Ni bukan kita sebut. Bila kata Al-Quran tu Allah sebut. Sebab itu Al-Quran dinamakan kalamullah. Sebab itu jangan silap tulis Al-Quran tu, nanti keluar tu ada penerangan tentang orang yang silap tulis, catat Al-Quran. Jangan silap tulis Al-Quran. Sebab itu kalau silap mushaf, silap tulis, dia bukan padam yang tu. Dia revamp, start from the beginning. Tu kaedah dia. Dia tak hanya delete yang salah tu, tapi cara dia akan tulis daripada mula. Kerana kemungkinan kamu jumpa satu, tapi ada lagi yang lain. Ada kemungkinan tersilap. Allah sebut, tu kalam Allah. Allah sebut perkataan Ramadan tu. Kata ulama, ini menunjukkan mulianya bulan ni. Pasal bulan lain tak disebut. Ada ke tak ada dalam Al-Quran? Ada. Ashhurul Hurum disebut dalam Al-Quran. Apa dia Ashhurul Hurum? 4 bulan.
4 bulan sekali dalam bulan haram, tapi 4 bulan tu tak disebut dalam Al-Quran, iaitulah 3 bulan berturut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Nak senang ingat, 3 ni dia berturut. Tapi ada 1 tak berturut, jadi yang keempat, iaitulah bulan Rajab. Yang tu tak sebut terang dalam Al-Quran. Tapi bulan ni puan-puan, dia sebut terang. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan satu malam yang tak ada tara dengan malam-malam yang lain. Iaitulah Lailatul Qadr. Inilah yang menunjukkan pada pandangan para ulama' mengapa hebatnya bulan Ramadan itu, ialah kerana selain daripada dia bulan ke-9 yang disebut dengan terang, dia juga disebut dalam hadis-hadis qudsi. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa saya datangkan cerita ni? Saya datangkan cerita ni terkait dengan macam mana nak mustajabkan doa. Kalau dalam hati kita, puan-puan, puan-puan semua, adik-adik saya, kakak-kakak saya, kalau kita tak datang dalam hati kita kan, perasaan dahsyatnya bulan ni, hebatnya bulan ni, sayangnya Allah pada aku bulan ni, banyaknya rahmat dan keampunan yang Allah nak bagi, hati kita tak terbuka untuk nanti nak bermunajat pada Allah SWT. Pasal bila kita berdoa, dia datang dari hati. Bukan automatik kat sini boleh, tapi dia mesti datang pada hati. Barulah mustajab doa tu. Dia datang dengan kesungguhan. Barulah mustajab doa kita tu. Diangkat bukan sekadar oleh Allah SWT memustajabkan, dilajukan pula lagi oleh doa malaikat yang ada dalam bulan Ramadan. Pasal tu puan-puan, saya mulakan dengan flashback sikit. Mengapa bulan ni bulan yang begitu tak ada tara? Siapa kata bulan ni tak ada tara? Antaranya dalam hadis qudsi bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ." كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمْ لَهُ إِلَّا الصِّيَامِ. Semua amalan anak Adam untuk anak Adam, kecuali puasa engkau. Puasa engkau tu untuk aku, maknanya untuk Allah Subhanahu Taala. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang membalasnya. Ada 2 syahid yang sangat penting dalam hadis ni. Iaitulah yang pertama, setiap amalan anak Adam untuk anak Adam. Sekali lalu kita faham, mengapa pula dia kata begitu? Sedangkan semua amalan kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku jaga anak-aku kerana Engkau, ya Allah. Aku nak jadikan anak-anakku anak-anak yang saleh, salihah, ya Allah. Aku lindung rumah tangga aku, aku cari rezeki yang halal kerana Engkau, ya Allah. Aku nak dapat redha Engkau, ya Allah. Puan-puan, doa ya. Saya belum cerita sampai ke doa, tapi saya dah sampaikan doa. Puan-puan, ambil masa. Tempat ni me time kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan, antara tempat-tempat yang tak ditolak oleh Allah akan doanya selain daripada berada dalam bulan Ramadan, tempat ni pun tempat yang mustajab, seperti yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama, seorang wali tabi'in, hidup di Madinah, meninggal di Basrah, dinamakan Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dalam penulisannya senaraikan tempat-tempat yang mustajab doa. Sudah tentulah yang atas tu, ya, ada 11, ada 12, ada 13. 10 yang atas tu semua cerita berada di Mekah, Masjidil Haram, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah.
Di makam Nabi Ibrahim tu semua lainnya. Bawah sekali ada majlis ilmu. Kita berada dalam tempat yang mustajab berdoa dalam majlis ilmu, ditambah berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Doa ya, bukankah kita selalu cakap ke hati kita, aku kerja cari rezeki yang halalkan Engkau ya Allah. Aku besarkan anak-anak aku kan Engkau ya Allah. Aku lindung ahli keluarga aku kan Engkau ya Allah. Cakap. Sebut. Doa. Sebutan kita adalah doa kita. Kau sihatkan tubuh badan aku ya Allah. Dapat aku cari rezeki ya Allah. Dapat aku tolong orang susah ya Allah. Dapat aku bantu saudara mara aku ya Allah. Dapat aku angkat tangan doa tolong mak bapak aku ya Allah. Kan ke kita buat semuanya kerana Allah Subhanahu Taala? Ya betul. Kerana kalau tak ada lillah, macam kita salat lillahi ta'ala, usalli fardhu subhi raka'atain adaan lillahi ta'ala, kan ada lillah. Puasa pun ada lillah. Semua kalau tak sebut dengan niat lillah, niat dalam hati. Hatta kacau nasi, kosek beras, niat, ya Allah dapat aku bagi makan rezeki yang halal ya Allah. Anak-anak jadi anak yang soleh ya Allah. Niat. Anak tahu, anak tak tahu kadang-kadang. Orang tahu, orang tak tahu. Tapi siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai malaikat yang ada kiri kanan kita ni rakib. Dibincang oleh ulama macam mana dia tahu benda dalam hati kita. Sedangkan benda dalam hati itu innallaha ya'lamu ma fis sudur. Yang tahu dalam hati Allah, innallaha ya'lamu ma tasna'un. Sana' benda yang orang tak nampak pun Allah nampak. Habis macam mana malaikat boleh tahu? Tu Allah yang tahu. Sehingga ulama bincang, bila orang ada niat yang baik, doa-doa yang baik dalam hati dia, dia keluarkan bahasa hari ni vibe lah. Dia keluarkan vibe baik dalam diri dia. Dia keluarkan signal baik dalam diri dia. Signal tu ialah bau wangi. Ada bau? Ada bau wangi. Doktor ni janganlah, scary tu. Kita tak bau. Tapi yang bau adalah malaikat. Lantaran itu mencatat. Malaikat itu selain kata ulama sama ada mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Taala maupun dia mendapat melalui signal hati kita yang baik, doa-doa kita yang baik. Nah, maknanya kita kata apa? Kenapa hadis tadi kata setiap amalan anak Adam adalah untuk anak Adam kecuali puasa. Sedang kita tahu apapun kita buat mesti letak lillah. Kalau tak letak lillah dalam hati kita, as if kita gugurkan sabdu itu. Seolah-olah kita gugurkan sabdu tu. Sabdu mana? Sabdu pada lillah. Lam lam ha ada sabdu. Kalau digugurkan sabdunya, jadi apa? Acu baca. Lam lam ha tak ada sabdu. Jadi tanya lagi. Dah lah tu. Nak pesik orang Kedah. Jadi lelah, puan-puan. Lelah. Tak jadi lillah. Jadi lelah. Penat. Macam-macam nanti keluar. Dia jadi lelah. Jadi kosong. Tu yang boleh nyanyi lagu siapa tu? Kosong. Tu. Jadi kita kata, aku nak selalu betulkan niat aku. Aku selalu betul. Ya betul, kita kerja kan nak gaji. Bohong tak nak gaji. Siapa kerja tak nak gaji? Angkat tangan. Ada? Mana ada kan? Tapi asas dia adalah untuk dapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dapat gaji, nak nafkahkan ahli keluarga, nak tolong orang susah dan sebagainya, nak bantu mak abah kita. Itu pun kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi apa bezanya yang kita buat lain-lain tu kerana Allah dengan hadis yang mengatakan apapun kau buat
kau yang dapat kecuali puasa. Puasa kerana Allah. Maka ulama bincang. Antara perbincangan ulama itu mengatakan bahawa apa-apa yang kita buat lain daripada puasa, sifatnya dapat dipertontonkan. Sifatnya dapat diperlihatkan. Umi angkat takbir Allahu Akbar. Orang nampak itu solat. Umi masak, orang nampak Umi masak. Ya. Umi tak masak, alih-alih ada atas meja pun Umi nampak. Iaitu GrabFood Danto. Kan? Macam mana ni? Mak tak masak pun alih-alih dah ada atas meja. Dia bel tadi kau tak dengar. Dia nampak juga. Kan? Jadi apa-apa kita buat tu orang nampak. Tapi kalau kita puasa, orang tak nampak. Orang tak tahu. Katakanlah kita ni sekarang ni bukan bulan Ramadan. Kalau ada di antara yang ramai-ramai ni berpuasa, Senin Khamis ke, puasa qada ke, puasa sunat ke, orang tahu tak? Orang tak tahu. Kecuali kita bagi tahu, tu lain cerita. Kalau tak, kita duduk sama je dengan dia. Dia tak puasa, kita puasa. Kita tak tahu. Mesyuarat. Habis mesyuarat, dia minum, dia makan. Mei lah makan. Apa kau tak nak makan? Tak apa-apa, kau makanlah. Aku nak siapkan kerja ni, dah deadline. Mei lah. Kita order untuk 15 orang ni. Banyak lebih. Marilah. Tak apa, kau makanlah. Dia pujuk Mei 3 kali. Naik 3 kali, kita mau kata, kau makanlah, aku puasa sebenarnya. Baru dia beritahu dia puasa. Maknanya yang tadi-tadi dia ajak 2 kali, 3 kali tu, orang tak tahu dia puasa. Barulah kita cakap, baru dia tahu. Oh, kau puasa, tak apa-apa, aku tapaukan. Alhamdulillah. Siapa tak nak kan? Alhamdulillah katanya. Maknanya kalau kita puasa, orang tak tahu. Kecuali kita bagi tahu. Kita bagi tahu satu dunia boleh tahu. Juadah berbuka petang ini. Tu kalau hari tak puasa, hari tak Ramadan kan. Oh, orang tahu dia puasa. Kat mana tahu tu? Upload dalam Insta, FB, TikTok semua ada. Memanglah semua orang tahu. Itu cerita lain. Jadi ini yang dibincang oleh ulama. Beza tahu puasa ni. Puasa ni orang berpuasa, kalau dia puasa orang tak tahu. Dan yang kedua kata ulama, bezanya puasa ni ialah dia boleh makan kalau dia nak makan. Perempuan balik rumah, katakanlah balik rumah tengah hari ni, tak ada siapa kat rumah. Ada sambal tumis petai, udang masak, sambal tumis udang dengan petai. Masak semalam. Fridge dah penuh dah, tak boleh masuk. Pasal apa tak boleh masuk? Lauk berbuka hari keberapa masih ada. Hari ni semalam 14, asal mak yang 4 hari lepas pun ada lagi. Tak boleh masuk dah mak. Fridge dah penuh. Tak apalah kalau tak jelah kat luar. Kalau lepas sahur kan mak panaskan. Kata dia itu kan. Nanti sahur kita panaskan aja. Nasi pun ada. Ni kan kalau katakanlah kita balik. Kita balik tadi lauk asap masak. Sambal tumis petai udang ada lagi. Dia takut basi. Ada setengah tempat dia nak sedap, dia letak santan. Belah nogori misalnya, suami saya sukanya letak santan. Saya belah Johor tak letak santan. Tapi bila dah rasa dia letak santan, tak mahu tak letak santan. Dia letak santan. Jadi panggil penceramah perempuan ni, cerita makan kat tengah hari. Jadi sebab letak santan tu nak rajin perangat. Lagi perangat, lagi naik minyak, lagi sedap sambal tumis tu. Dia panaskan. Nasi pun dia tekan, dia warmkan. Naik satu dapur, satu rumah baru sambal tumis dengan petai. Dia sorang-sorang dalam rumah. Tutup tingkap semua, tak ada siapa. Bila bau naik, perasaan lapar pun datang. Kalau dia cakap dengan diri dia, aduh hai, hari ni nak buat kuih orang tempah banyak. Ada baju nak buat tak siap lagi. Alah kerja banyak. Hari ni je lah aku cheat day puasa. Yang yuk. Kalau lah dia cakap kat diri dia macam tu, dia buka puasa dia hari tu. Boleh tak?
Boleh tak? Kalau dia nak buat, boleh. Dia sendiri, lauk dia tak ambil lauk orang. Dia kat rumah dia, buka fridge semua ada. Kalau dia nak makan dengan lauk yang dia ada, dengan juadah yang dia ada, dia boleh makan. Tapi dia tak makan. Dia panaskan aja. Sebiji nasi pun tak masuk mulut dia. Setitik air pun tak masuk mulut dia. Dia tak tercabar pun dengan lauk pauk tu. Pasal apa? Kalau dia masuk bilik air, kehausan yang amat, panas yang amat, mandi tu rasa nak nganga. Kalau dia nak nganga dekat shower tu, boleh? Boleh. Tapi dia buat, dia tak buat. Satu titik air seteguk pun tak masuk ke tekak dia. Orang bawa kereta, bawa lori, tutup lagi tingkap, ambil lagi tuala, tutup lagi kiri kanan, tak nak bagi panas. Ada air mineral semalam dalam lori tu. Kalau dia nampak dia nak minum, tak ada siapa pun tahu. Kalau ada rokok, dia nak ambil, dia hisap rokok. Ada siapa nampak dan tahu? Tak. Tapi dia tak buat. Hatta satu potong rokok dia tak ambil. Hatta ada apa pun dalam bilik tempat kerja, bawah laci, dalam laci yang tak bawa keluar sebelum Ramadan hari tu. Kita ni orang perempuan dalam laci, bawah laci, semua ada macam-macam. Coklat ada, keripik ada, banyak lagi ada. Kalau nak ambil, nak makan asam, ngantuknya mata. Boleh tapi tak buat. Itulah bezanya kata ulama. Puasa ni kata Allah li'ajli. Dia tahan nafsu dia tak makan tak minum adalah kerana aku. Walau dia ada semua. Walau boleh kalau dia nak buat. Tapi dia tak buat. Kerana dia berpuasa bukan untuk diri dia. Walau dia kaya. Dia berpuasa bukan kerana diri dia. Dia berpuasa kerana aku. Oleh kerana dia berpuasa kerana aku, wa ana ajzi bi. Aku boleh balas berapa aku nak balas. Sebab itu kita boleh cakap kat diri kita, aku puasa kerana Engkau ya Allah. Aku puasa kerana Engkau ya Allah. Ngantuk, penat. Nanti lepas zuhur ngantuk, kailulah lah sekejap. Lepas tu ambil Quran, ngaji lagi. Ada masa buat zikir lagi. Ada masa doa, sambil masak doa, sambil buat tu doa, buat ni doa. Pasal ingat, aku puasa kerana Engkau. Rupanya Allah Subhanahu Taala didik niat kita dalam bulan Ramadan. Letak hati kita betul-betul kait, lekat kepada Allah SWT. Boleh berubah? Boleh. Kita manusia biasa. Boleh hilang, boleh lupa, boleh. Bulan Ramadan datang masuk, celup balik niat tu, bagi tebal balik, bagi kuat balik. Bila hati tu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, belakang Allah kata apa? Wa ana ajzi bi. Dan akulah yang membalasnya. Ulama bincang lagi. Kita pun nak faham. Apa maksud Allah membalas? Sedang apa pun yang aku buat ni ya Allah. Gaji orang bagi, tapi rezeki Allah yang beri. Bahagia aku boleh cari, tapi barakah Kau yang bagi ya Allah. Tu milik Allah. Tubutul khair al-ilahi, kata Al-Asfahani. Bila sebut barakah, tubutul khair al-ilahi. Allah yang bagi berkat tu. Kau akan dapat rasa dalam diri kau. Nah, nak cerita barakah satu cerita lain lagi lah. Another topik dan. Tapi kita tahu bahawa Allah yang bagi. Tapi kenapa dia sebut dalam bulan Ramadan ni, aku yang balas. Kan memang sebenarnya Allah yang balas. Ulama bincang. Maknanya, kalau bulan lain dalam Al-Quran kita baca, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kau buatlah satu baik, nanti Allah balas kau 10 kali ganda. Allah punya balasan tak macam kita balas orang. Orang bagi satu piring kuih, kita bagi balik dengan satu piring kuih itu. Itu kira baik dah. Kadang-kadang piring pun tak balik-balik. Tu tak tahu nak kata dah. Kan? Piring tu dah elok dah. Apa? Kat sini pakai apa?
Pop Marianne Akopal Akorok Johnson and Bro. Benda tu dah set dah 6 pinggan, 6 mangkuk, 6 piring kan. Kita bagi ke orang satu daripada piringnya. Dia tak pulang-pulang lah. Alamak. Dah kurang set kita. Itu pun kadang-kadang orang kita bercakap daripada raya hak hilang tu. Sampai 5 tahun raya sebut lagi. Tengoklah mak punya piring ni dah kurang, tak cukup. Nak hidang tak kena. Kursi ada 6 piring hilang 1. Itulah tu. Siapalah tu tak pulang-pulangkan tu. Sudah. Dunia hai fana hai. Itu semua dunia hai fana hai. Gantilah. Yang penting hati nak ikhlas bila bagi. Allah uji kau bagi. Tengok kau bagi. Nanti pinggan tak dapat balik. Apa jadi? Yang mengungkit nantinya. Dah. Astaghfirullahalazim. Sudahlah. Puan-puan, kita kalau bagi, orang bagi balik satu piring tu, dah kira baik dah puan-puan. Allah umpamanya bagi 1 balas 10. 10 itu tak sama dengan calculation matematik kita. It's just to show you that the reward is more than what you do. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahu bi ahsan ma kanu ya'malun. Kamu buat amal soleh, kamu beriman, lelaki atau perempuan, Allah beri kamu hidup yang baik. Dan Allah gandakan lebih daripada apa yang kamu buat. That is normal calculation. Menurut pandangan ulama, ibarat 1 balas 10. Tak cukup daripada tu, ibarat bagi 1 dapat 700. Kat mana dapat 700? Dalam Al-Quran. Mathalu ma yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini another calculation. Tadi 1 ganda 10, ini 1 ganda 700. Diumpamakan seperti orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah SWT. Ini bulan-bulan sedekah puan-puan, bulan tolong bantu puan-puan, bulan kita tak berkira puan-puan. Alhamdulillah. Masuk kiraan dia berapa kau dapat. Macam 1 biji benih nanti tumbuh 7 cabang. Dia bagi gambaran pokok kat kita. Macam kau tanam benih, benih besar mana ya puan-puan? Ada besar bola? Lama benih apa tu? Benih kan kecil. Halus tu benih. Paling-paling biji kurma. Bersatulah. Kalau macam bola besar. Kau bayangkan. Inilah Allah SWT sayangnya Allah pada kita. Dia beri matal, contoh. So that kita boleh visualize. Kita ni kan nak bagi nampak. Kalau tak nampak orang cakap pahala-pahala tak nampak lain. Kalau cikgu-cikgu yang mengajar pun faham kan. Orang cakap kena jadi baik. Baik tu macam mana? Baik tu beri salam pada cikgu. Cikgu bawa barang banyak tolong angkat. Itu contoh-contoh baik. Baru nampak baik tu bagaimana. Allah pun begitu. Mengajar kita bagi nampak apa balasan Allah. Ibarat kau tanam 1 biji benih nanti tumbuh 7 cabang. Daripada 7 cabang tu, setiap cabang tu jatuh 100 biji benih. Ada 7 cabang 100 biji benih setiap satu. Kalilah 7 kali 100, 700. Kalau kita tanya diri kita, layak ke aku dapat ni? Banyaknya, aku buat sikit je. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan pada siapa pun dia nak gandakan. Tak kira siapa. Allah nak tengok hati kita, niat kita, keikhlasan kita, keimanan kita. Itulah yang kita dapat dalam bulan Ramadan ni. Allah boleh gandakan banyak tu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un
alim. Allah maha luas pemberiannya. Allah maha mengetahui. Nah, balik pada bulan Ramadan tadi. Kalau itu calculation yang Allah beri bulan Ramadan berdasarkan pada hadis qudsi ini dan pandangan ulama, bila menyebutkan wa ana ajzi bi, maknanya Allah boleh balas lebih banyak dan ikut berapa ila masya Allah. Bergantunglah kepada rahmat Allah Subhanahu taala nak balas macam mana, banyak mana, bentuk apa. Dan salah satu yang Allah nak balas dalam bulan Ramadan ini adalah tadah tangan. Tangan yang menadah, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk ibadat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni ibadat. Salat ibadat, tarawih ibadat, sedekah ibadat, bekerja kerana Allah ibadat, besarkan anak ibadat, jaga rumah tangga ibadat, elok budi pekerti ibadat, doa pun adalah ibadat. Sebab itu kalau perempuan tengok pada ayat Al-Quran tentang puasa, surah tentang puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Lepas cerita tentang puasa ayat 183, lepas cerita tentang Quran ayat 185, ayat penutup seolah-olah kata ulama bagi bulan Ramadan dan cerita Ramadan ni adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Apa dia yang Allah sebut dalam ayat tersebut? Seolah-olah menjawab kita pada pagi ni, macam mana nak dapat doa yang mustajab? Mustajab tak doa kita bulan Ramadan bila kita dah tahu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kan apa yang kita lakukan itu berganda-ganda pahalanya, sehingga ianya dirahsiakan oleh Yang Maha Esa. Maka penutup daripada cerita tentang puasa itu memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu taala sangat sayangkan hamba-Nya dan dahsyatnya balasan yang diperolehi oleh hamba-Nya ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Menurut ulama, tuan-puan, apa asbabun nuzul bagi ayat surah Al-Baqarah ayat 186? Sebab turun ayat ni menurut pandangan ulama, antaranya oleh Imam Ibn Kathir, ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu menurut setengah ulama mengatakan bahawa ada sahabat Badui, orang Badui, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah ni dekat ke jauh dengan kita? Bahasa kampung kita lah ya. Bahasa mudah kita lah. Allah ni dekat ke? Yang sehingga bila kita nak minta, kita boleh bisik-bisik je dengan dia. Ke Allah ni jauh? Jadi bila kita minta, kita kena lantangkan suara kita. Itulah antara sebab turunnya ayat ni. Lalu Allah jawab soalan itu. Allah jawab soalan tu. Allah dekat ke Allah jauh? Nak sebut berbisik ke nak sebut dalam keadaan suara yang lantang? Bila minta nak lantang ke bila minta cukup memadai dengan menyebut dengan nada yang perlahan, dengan berbisik? Dekat ke dia? Jauh ke dia? Allah jawab, wa iza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau orang bertanya kepada kau dekat ke jauh aku, jawab fa inni qarib. Aku dekat. Aku dekat. Allah dekat. Jawab aku dekat. Bukan
bukan sekadar dia beritahu dia dekat, fa inni qarib. Kata ulama, dahsyatnya itu ialah Allah beritahu terus. Allah beritahu terus, kau minta, aku mustajabkan. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Baik itu kalau kita cakap dengan anak-anak kita, kau ada apa-apa masalah nak cakapkan mak, mak ada. Walaupun mak jauh, mak dekat ke hati kau. Kan kita selalu cakap kat anak-anak kita itu, kau jauh, kau belajar kat island, tapi mak ada dengan kau tu. Kau sentiasa dalam doa mak, kau sentiasa dalam hati mak. Kita cakap dengan anak kita macam tu. Cakap dengan suami kita, tak apa bang, awak jauh tapi awak sentiasa dalam hati kita. Amboi kan. Tagline pula dah kan, pick up line dah. Tapi tambahlah, saya selalu cakap macam tu, tambahlah kat anak-anak, tambahlah cakap kat suami, tambahlah cakap kat mak ayah. Tak apa mak, saya selalu doakan mak. Mak ada kat hati saya, dekat mak dalam diri saya, mak sentiasa dekat. Tapi sedekat-dekat kita dengan manusia, tidak sedekat Allah dengan kita apabila kita bersama dengannya. Seperti dikatakan dekatnya nadi dengan diri. Itu ulama, seperti dekatnya nadi kau dengan diri kau. Maknanya dalam diri kita. Sehingga dalam hadis qudsi yang lain mengatakan, kau ingat Allah ketika duduk, ibarat Allah ingat kau ketika berdiri. Kau ingat Allah dalam keadaan berdiri, Allah ingat kau ibarat berlari. Kau ingat kau sedepa, Allah ingat kau sehasta. Kau ingat Allah dalam majlis yang ramai, Allah ingat kau dalam majlis yang lebih ramai lagi daripada itu. Allah lebih dekat daripada apa yang kita sangkakan. Jadi kalau Umi puan-puan saya cakap dengan anak macam tu, tak pernah, nak jangan risau. Anak sentiasa ada dalam doa Umi. Anak kau dekat ke hati Umi. Tapi Allah lebih dekat dengan kau. Kalau kau ingat Allah. Add that word. Tambah frasa tu. Sebab orang lain menjadi ibu. Orang lain menjadi isteri. Orang lain menjadi anak. What's the difference between you and the rest? Bila kita tambah dalam doa kita, dalam cakap kita dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita, tak pernah, memang mak ada. Mak doakan kau nak. Kau dah anak 3 pun mak tak lupa. Bukan kata kau masa anak dara. Mak tak akan lupa kau nak. Kau selagi mak ada, mak doakan kau nak. Tapi kau ingat, sedekat-dekat mak dalam hati kau, kau dalam hati mak, Allah jauh lebih dekat nak. Kau jangan tinggal salat. Kau jangan tinggal doa. Kau jangan tinggal munajat. Tambah Mi bila telefon dengan anak-anak. Cakap Mi dengan dia Mi. Walau tak bersua muka Mi. Tapi kata kat dia, Allah sentiasa ada. Allah sangat dekat nak. Kau munajat nak. Kau minta nak. Kau jangan malas nak. Hati kau jangan putus dengan Allah SWT nak. Itulah dia yang Allah jawab dalam bulan Ramadan ni. Yang mana Allah kata, bukan sekadar Allah dekat. The second part which is yang sangat menarik ialah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku jawab apabila orang memohon kepadaku. Nah, kenapa tak mohon? Kita kata kat diri kita. Baik itu disebut dalam Al-Quran, orang yang tidak memohon itu adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu neraka tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Allah bagi offer yang tak boleh diberi oleh sesiapa. Kita cuba bayang, kalau anak kita sikit-sikit datang minta, datang sikit-sikit minta, mak, RM50 mak nak top up, mak nak beli ni, mak, kepala otak. Gitu. Kita kalau orang minta banyak-banyak menyampah kan, kau perangai macam ni bila kau nak top up, kau datang dengan mak. Kau perangai macam ni bila kau nak itu ini, kau baik dengan mak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala inilah sifatnya pemurah, puan-puan. Sifatnya maha penyayang, puan-puan. Sebab itu puan-puan bila nak berdoa, adabnya mulakan pujilah Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kan adab-adab berdoa barulah mustajab. Puji Allah SWT. Mak puji macam mana, Prof? Nak puji macam mana ya? Doktor macam mana? Nak mulakan puji macam mana? Kalau tak ingat sangat, nak mula dengan pujian apa? Ingat Al-Fatihah. Al-Fatihah mulakan dengan pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pujian. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala alam. Cukuplah setakat itu. Jangan lupa pula sambung dengan selawatlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan yang membawa dan menerangkan kepada kita tentang Ramadan. Dia kan yang menunjukkan kepada kita bagaimana munajatnya yang dahsyat dalam bulan Ramadan. Dia kan yang menunjukkan kepada kita bagaimana pemurahnya dia dalam bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min rihil mursalah. Ketika datangnya Jibril kepada baginda Rasul SAW mendapati bahawa baginda itu seorang yang sangat pemurah, yang sangat banyak melakukan kebaikan, lebih laju dari angin yang menghembus. Kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak termampu nak melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Berusaha sedaya upaya buat apa yang termampu mengejar keberkatan kemuliaan dalam bulan Ramadan. Lepas sebut Alhamdulillahirabbil alamin, sambung selawat pada Nabi yang membawa kepada kita ilmu ini dan amalan ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak ingat doa yang lain tak apa, mulakan dengan dua tu yang terutama. Puji dulu kerana Allah nak mustajabkan. Kemudian yang ketiga barulah ampunkan dosa-dosa. Minta ampun dosa dulu. Dosa banyak berkarat nak minta tambah macam-macam kebaikan. Mintalah ya Allah ampunkan dosa. Malu dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu dalam bulan Ramadan antara doa yang kita tak boleh tinggal. Bukan hanya kerana dapat malam Lailatul Qadar. Kan kita sendiri pun tak tahu sama ada kita dapat atau tak dapat malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang kita nak daripada Allah SWT, sebagaimana inginnya baginda Rasul SAW, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila kamu dapat malam Lailatul Qadar, mintalah dengan Allah SWT. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ramai. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, suka mengampunkan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kita, ya. Jadi puan-puan yang dihormati yang dikasihi sekalian, bila kita baca ayat surah Al-Baqarah ayat 186 tadi tu, maka terkejut rasa hati kita. Kadang-kadang aku ni nak doa malam-malam saja gitu. Pendek-pendek je gitu. Lagi kadang-kadang bila nak berbuka, waktu sahur, tahu kan? Dalam bulan Ramadan ni bukan doa je Allah nak mustajabkan. Dia lebih mustajab. Bukan bulan lain tak mustajab. Bulan Ramadan ni lebih mustajab. Sebab itu dikatakan oleh ulama. Tengok ayat Quran ni. Mula-mula suruh puasa. Mula-mula cerita Quran. Lepas tu cerita doa. Cerita doa. Maknanya doa dalam bulan Ramadan ni jauh lebih mustajab. Kerana kita berada dalam bulan yang mulia. Bulan yang tak ada tara. Memang Allah berikan special sebagai training kat kita. Tapi kita ni kadang-kadang perempuan minta maaf cakap. Tak, perempuan tak saya. Saya cakap kat diri saya sendiri ni. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kerja banyak. Urusan macam-macam. Kepala berkecamuk. Nak berdoa tu nak cepat je. Ya. Saya tak cakap aja. Ya Allah, doa aku macam selalu gitu. Ya Allah, Kau Maha mengetahui isi hati aku. Doa aku tu sama ya Allah, macam selalu tu lah ya Allah. Ya Allah, apa malas sangat kan. Cuba kalau kita doa pelepuk jatuh. Doa pelepuk jatuh. Tak ada buat benda lah. Satu kita minta. Pasal jatuh semua yang kita dapat. Kerana tak nampak macam tu, puan-puan, bila tak dapat, bercakap. Saya dah berdoa depan Kaabah Doktor. Tak lagi makbul sampai ke ni, katanya gitu kan. Kata berdoa depan Kaabah tu makbul.
Allah uji kamu. 3 keadaan orang berdoa. Yu'ajil ataupun dijauhkan daripada keburukan. Doa itu boleh mustajab dalam 3 bentuk. Satu, Allah boleh segerakan. Ada orang tak ada anak pergi umrah, doa depan Kaabah, balik mengandung. Tak ada anak lelaki, berdoa depan Kaabah. Semua anak perempuan nak sangat anak lelaki, doa depan Kaabah, balik mengandung anak lelaki pada umur dah lebih 40. Kalau ikut akal biasa susah nak lekat umur dah lebih 40. Kuasa Allah SWT, Allah segerakan. Alhamdulillah. Ada orang berdoa tapi tak dapat, Allah lambatkan. Tapi bila dah dapat, lupa pula nak syukur pada Allah. Ada orang diingat, inilah doa mak, nak dapat kau nak anak lelaki, nak dapat 10 tahun mak berdoa nak, mak tak pernah putus asa. Allah dah makbulkan, kata mak. Itu orang yang sedar. Orang yang tak sedar bila dah dapat tak ingat dah. Sebab itu doa orang yang baik dan mustajab adalah fis sarra'i wad dharra. Al-hammadun alladhina yahmidun Allah fis sarra' wad dharra. Yang baik itu ialah apabila orang itu dia ingat Allah, dia minta, dia berdoa, dia bermunajat ketika senang maupun ketika susah. Bukan masa susah aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah hutang aku banyak, ya Allah aku tolong, ya Allah dapat aku selesai hutang, ya Allah. Esok dah senang, lupa diri, katanya gitu kan. Siapa yang tahu? Ilahi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perempuan, dalam bulan Ramadan ni bukan sekadar doa itu didengar oleh Allah. Dan ulama kata yang menariknya bila Allah kata aku menjawabnya, maknanya Allah boleh memustajabkannya. Sama ada pertama disegerakan, 2 dilewatkan, tapi diberi, 3 dijauhkan daripada keburukan. Banyak kita kadang-kadang tak minta jauh daripada keburukan, nak yang baik je. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi kita. Ya, Allah jauhkan kita daripada keburukan. Perempuan nampak viral macam-macam, orang bawa kereta, tiba-tiba jatuh bumbung, ribut peti, jatuh bumbung bangunan, entah apa benda jatuh ke bawah. Just nice je kereta tu lalu. Just nice saja dia mengelak lalu. Just nice saja dia lalu pun jatuh. Tak kena kat dia. Kalaupun kita minta banyak kebaikan tapi tak minta kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau pernah minta jauhkan aku daripada bumbung yang jatuh? Tak pernah. Jauhkan aku daripada kemalangan? Kadang-kadang tak pernah. Tapi Allah selamatkan. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ni, kita beruntung kerana ada hari, ada tempat, ada masa yang mustajab berdoa, duduk dalam bulan yang penuh dengan kemustajaban. Iaitu apa? Menurut pandangan ulama. Ni kita tengok ya. Mudah-mudahan menjadikan kita, lidah kita, hati kita sentiasa terdetik untuk mohon dan mustajab, untuk mohon dan munajat kepada Allah Subhanahu Taala. Nak tahu harinya, masanya, keadaannya, nak tahu? Perempuan? Oh, perempuan. Perempuan okey lagi tak? Tak letih. Okey, dah pukul apa dah ni? Saya ni bercakap aja. Panggil suruh bercakap Perempuan sikit lagi Kita tengok ada masa-masa yang sangat mustajab berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Antaranya yang diriwayatkan hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, An-Nasai dan sebagainya. Masa, mari tengok masa bulan Ramadan ni, masa mana yang mustajab? Masa mana yang aku nak supaya doa aku ni dimakbulkan walaupun keseluruhan hari? Itu kena caranya, adabnya. Antaranya tadi kita berdoa dengan hati yang lurus, dengan bersih hati, dengan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Taala itulah yang memustajabkan doa kita.
Ya, makanya kita pun menadah tangan berdoa pada Allah SWT. Adabnya jangan lupa puji ya Allah. Adabnya jangan lupa selawat pada baginda Rasulullah. Adabnya jangan lupa minta ampun pada Allah SWT. Lepas tu mintalah apa-apa pun yang kita nak minta. Lebih lagi daripada adab itu, kalau dapat berwuduk dalam keadaan berwuduk. Lebih lagi daripada itu, kalau dapat menghadap kiblat, menghadap kiblat. Tapi sekarang kita tak ada dalam wuduk, sekarang kita tak menghadap kiblat, adakah doa kita tak mustajab? Tidak, mustajab. Tapi nak lebih baik lagi, berada dalam keadaan-keadaan yang sedemikian. Kita kan kalau kerja markah KPI nak 100%. Dengan Allah SWT pun begitulah. Mana paling baik sudah ditentukan menurut pelbagai pandangan ulama. Time. Satu, hari. Satu, masa paling baik untuk berdoa ketika nak berbuka. Masa tu lah orang kelang kabut lah, buat sambal lah, penyek tak penyek lah kan. Masa tu kelang kabut nak sediakan juadah berbuka lah. Kadang-kadang ada suami yang dekat-dekat nak berbuka lagi 5 minit dia minta sambal penyek dia punya. Tak ingat dah nak berdoa, sibuk dah buat sambal penyek dah kita kan. Tak apa, itu pun amalan juga tu, sampai-sampai sabar tu kan. Itu pun ibadat juga tu, melunaskan apa yang disukai oleh ahli keluarga. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan paling baik ya Rasulullah? Soalan macam tu banyak. Salah satu jawapan baginda Rasul sallallahu afdalul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur ala qalbi ahli baiti ala qalbil muslim. Wa fi riwayatin, amalan yang paling disukai oleh Allah SWT lepas buat kefarduan, solat fardu, puasa itu suatu kefarduan, maknanya inilah benda-benda fardu ni. Apa paling baik yang Allah paling suka? Masukkan rasa gembira dalam hati orang yang beriman, dalam hati ahli keluarga. Maknanya kalau itu, kalau tumbuk sambal tu menyebabkan gembira anak kita, suami kita makan berselera tanpa kita sedar, kita buat apa yang Allah suka. Nampak macam dia suka, tapi sebenarnya yang Allah suka. Provided that kita buat dengan hati yang senang, hati yang lapang. Okay? So satu masa tadi terkait dengan sibuk kita nak menyediakan makanan berbuka puasa, kadang-kadang terlupa nak berdoa. Sebab itu banyak-banyakkan berdoa. Petang-petang nak dekat buka puasa tu, sambil-sambil masak, sambil-sambil ngidang, sambil-sambil bawa kereta, jam ke tak jam balik, doa banyak-banyak. Sebab itu bila sebelum meja buka pun kita diajar untuk berdoa dulu sebelum buka. Ya, kita biasa doa Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Doa dulu walaupun mata dah tengok tu badak berendam. Cakap dengan anak, sabar dulu. Nampak badak berendam, sebab sini ada badak berendam. Ada kuih badak berendam kat sini. Kat Kedah ni kuih apa sedap. Tepung pelita ada ke? Ada no? Ada tepung pelita. Si sedap ni. Tepung pelita macam kuih wajib ada. Kalau tempat saya, dia siap tulis dekat tray tepung pelita tu. Tepung pelita istimewa. Mari rasa, mari cuba. Cuma ada pada bulan puasa. Sekejap lagi dah tak ada. Saya tulis tu kat situ. Saya tengok, baca, hafal lah. Mari cuba, mari rasa. Siapa lambat dah tak ada. Sekejap lagi pun dah tak ada. Perempuan kadang-kadang kalau kita tengok macam-macam tu, lupalah nak doa Allahumma lakas sumna kan. Masa kita doa Allahumma lakas sumna tu doa, kita kena fahamlah makna dia. Baca janganlah kalut sangat. Janganlah kalut, sabar. Tak sabar dah ni, panjang pula doa. Abah ni panjang sangat doa, orang nak makan dah ni. Allahumma lakas sumna, pada engkau aku berpuasa, wa bika amanna,
kepada Engkau kerana Engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftarna, rizki Engkau lah ni ya Allah aku berbuka puasa. Wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semua ni dapat selesai puasa sampai hujungnya. Puan-puan, ada lagi satu hadis yang sahih tentang doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Ni zaman-zaman mak-mak kita dulu tak berapalah nak doa ni. Lah ni senang pasal ada apa lah ni? Nak boleh ingat doa ni, nak boleh baca doa ni, nak boleh semak doa ni. Inilah untungnya ada media sosial. Jadi orang sebar-sebarkan doa ni. Dulu-dulu mak-mak pak kita tak tahu doa ni. Boleh nak baca doa ni, bacalah doa tadi nak baca boleh. Tak susah awal, tak bolehnya. Bacalah dah nama doa. Doa tu maknanya kita minta dengan Allah. Mintalah nak minta apa pun. Minta baik-baik, memang Allah bagi. Tapi kalau nak baca doa ni, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabat dhama wa batalatil araq wa batalatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Boleh juga. Tapi susahlah Ustazah, ada damak-damak, uruk-uruk. Tak ingat dah. Apa kau zabat damak, apa benda, payahlah nak ingat. Tak apa. Kok Melayu boleh ke? Boleh ke? Boleh lah. Orang Kedah nak kok Jerman pun boleh. Dah hilang dah kehausan. Maknanya berdoa dalam nada syukur. Hilang dah haus. Pasal apa cerita haus? Pasal tanah Arab musim datang bulan Ramadan, musim panas terik. Bukan musim banjir macam kita. Dia musim panas terik. Lepas tu dinamakan juga kata ulama Ramadan daripada perkataan Ramidah. Artinya terik, panas. Sehingga ulama kata panas tu mencairkan dosa-dosa, kata ulama. Nak cair kan. Boleh juga. Bunyi macam siam tak apa. Mencairkan. Betul ke mencairkan? Betul tak? Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Jangan marah no. Saya cuba. Dah hilang, dah haus, dah masuk dah dalam apa urat-urat kita ni, air dah mengalir dah. Yang belakang tu wujud, yang belakang tu best. Watabatal belakang kena tu sebut insya-Allah, dan telah tetaplah pahalanya. Maknanya orang ni orang yang bersyukur. Dia bayangkan tadi dia haus, Allah dah benarkan. Dah sekarang kau boleh makan. Nah sekarang dah boleh buka. Alhamdulillah. Dah hilang dah haus. Dah mengalir dah dalam tubuh badan makanan minuman tadi. Ya, wa batalatil uruq. Wa tabatal yang tu yang best. Tetaplah pahalanya. InsyaAllah. Kerana yang menentukan pahala itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Jadi lepas ni, kalau sibuk-sibuk biasa, nak buka puasa kalut tu kalut ni, kalut lah tak apa kalut. Pasal kita nak hidang makan kat orang, dia makan tu pahala besar. Habis Ustazah kalau beli macam mana? Saya masak nasi je. Ada pahala ke sama? Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus syai'un. Siapa bagi orang makan, dia dapat pahala orang makan sikit pun tak kurang. As if bayangkan ya Mia, perempuan macam perempuan nak puasa satu badan. Perempuan hidang makan, bagi anak makan, suami makan, mak pak makan, dia yang duduk sekali yang kita. Siapa bagi orang makan, dia dapat pahala orang lain tu yang berpuasa sama, sikit pun tak kurang. Jadi kadang-kadang manusia ni dia nak dalam bentuk visualize tadilah. Dia nak bayangkan tu nampak. Dia nak dalam bentuk kuantitatif. Boleh kira. Jadi kalau aku seorang puasa, aku bagi orang makan, ada 5 orang makan, campur diri aku ibarat 6 orang berpuasa dalam diri aku.
Seolah-olah gitu. Dan dalam perbincangan ulama, ini menarik bila kita go into more detailed discussion. Dalam perbincangan ulama, ditulis dan dicatatkan, ada di kalangan mereka itu yang memberikan jumlah seolah-olah pahala berapa banyak yang diperolehi. Dia kata, kalau satu orang aku bagi makan, ambillah kiraan pahala biasa supaya nampak. Yang tadi bulan Ramadan Allah rahsiakan pahalanya berganda-ganda, tapi berganda berapa aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, satu baik dapat 10. Kalau aku bagi orang makan satu, seolah-olah dapat 10. Aku bagi makan 36 orang, kalikan dengan 10 sama dengan 360. Itu sudah menyamai 1 tahun aku berpuasa, kerana aku telah memberi makan kepada orang seramai 36 orang. Macam ada suka? Bila nampak macam tu kan suka, kan rasa lain macam. Tapi perempuan jangan layan buruk lah. Jangan layan buruk. Aku dah bagi makan Cik Ani atau keluarga dah 6 orang. Belakang tu dah 5 orang. Masjid aku hantar, aku rasa dah 20 orang. Dah lebih 36. Cukup lah. Bagi kat orang lain pula. Cukup lah setahun aku tak nak tamak. Tamak pahala tak mengapa. Ya? Itulah yang kita nak bayangkan. Jadi saya nak cerita doa yang mustajab ketika berbuka. Dalam sibuk Umi siapkan orang makan berbuka, sibuklah tak apa. Tapi dalam pada itu, banyak-banyaklah yang berdoa. Ya Allah murahkan rezeki, Ya Allah siapkan tubuh badan, Ya Allah dapat aku ibadat lepas ni, ampunkan dosa aku. Doa mi doa. Sambil-sambil tu. Satu, ketika berbuka puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan, ketika sahur. Ketika sahur, wa fil ashar barakah, tasakharu fa inna fis sakhri barakah. Bersahurlah. Ini ramai anak-anak kita kadang-kadang dia dah tidur lambat, tengok movie Netflix segala bagai, lepas tarawih duduk nyanda, baca, tengok macam-macam sampai pukul 2. Dia pun makan, turun dapur makan. Lepas tu tak bangun sahur dah. Cakap dengan dia, walaupun kau kenyang, bangun makan walaupun sebiji tamar, walaupun minum air kosong. Ambil peluang berada dalam bulan Ramadan yang adanya sahur. Bulan lain mana kita bangun pukul 4 pagi ya, kadang-kadang tak bangun. Kecuali orang Kedah dia lain sikit. Jangan. Dia bangun tahajud. Dia selalu buat solat hajat, solat taubat. Biasa bangun pagi. Kalau kita ni kadang-kadang, saya sendiri pun kadang-kadang tak bangun waktu-waktu macam ni. Allah kejutkan kita waktu macam ni. Selain daripada kita sementara tunggu anak-anak bangun dah hidang makan mi semua kan, bolehlah semayang sunat 2 rakaat, salatlah tahajud 2 rakaat, salatlah taubat 2 rakaat. Dapatlah buat sikit tu masa yang tak ditolak oleh Allah SWT. Mohonlah dengan syarat penuh keyakinan, dengan syarat penuh pengharapan. Kan disebut dalam hadis sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa penuh keimanan dan underline the word ihtisab. Imanan tahu, tapi ihtisaban kadang-kadang tak tahu. Tapi hadis ni menggabungkan kedua-duanya. Siapa yang berpuasa penuh keimanan, wahtisaban, underline the word ihtisaban, bold that word. Apa maksud ihtisab? Kau benar-benar yakin mengharap keampunan daripada Allah SWT. Harapan kau tinggi menggunung. Macam kita lah, kalau kita harap sesuatu kan, macam mana bayangannya? Kalau kita interview nak dapat kerja, hari-hari doa. Dan dapatlah kerja tu. Doa. Sebab kita ada harapan. Bayangkan kita ada harapan pada Allah SWT. Dan harapan kita adalah apa? Nak dapatkan keampunan daripada Allah SWT. Sebab bila dapat ampun maknanya pahala yang banyak, baik yang banyak, dosa dah tak ada.
Bila baik yang banyak, kebajikan yang banyak, dosa dah diampun, maknanya apa? Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa berat timbangan amalnya dengan baik, sebab dosa dah tak ada, Allah dah ampun, baik je yang ada, barulah dapat kehidupan yang baik, syurga yang menunggu, insya-Allah. Balik-balik pada tadi, waktu yang kedua adalah waktu sahur. Jadi ketika sahur, sama juga, jangan lupa banyakkan berdoa. Kat mana pula lagi waktu ni? Dah tentu malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila, dalam pengetahuan Allah. Makanya kita berdoalah banyak-banyak. Antara doa kita nak baca tadi itulah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Kau tak datang doa tu, kadang-kadang terlupa lah doktor, tak ingat doanya. Tak apa, ingat maknanya minta ampun. Banyak-banyak minta ampun. Mudah-mudahan pada hari kita minta ampun tu jatuh pada malam Lailatul Qadar, yang kita pun mungkin tidak sedar, tapi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita berada bulan Ramadan, waktu mustajab, masa yang mustajab antara azan dan iqamat. Masa azan tadi buka dah baca. Lagi azan dan iqamat zuhur, lagi azan dan iqamat subuh, lagi azan dan iqamat isya. Antara waktu azan dan iqamat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Lagi masa mana lagi kita nak banyakkan berdoa? Hujan, kita musim hujan ni. Lebat hujan. Turun pula bulan Ramadan, masa hujan lebat, doalah banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun pula dalam bulan Ramadan, kita minta mudah-mudahan hujan itu membawa rezeki bagi kita, jauhkan daripada membawa kesusahan bagi kita. Itu kita doa. Baik, ada juga hari yang sangat mustajab. Tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan mustajab, tapi ada hari Sayyidul Ayyam, iaitulah hari Jumaat. Bila datang hari Jumaat, duduk pula dalam bulan Ramadan, berada pula pada 10 malam terakhir, berada pula dalam malam ganjil. Barangkali Jumaat itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi triple, berganda-ganda mustajabnya doa. Jadi kau tanya macam mana nak mustajab doa? Kau tengoklah masanya, kau tengoklah harinya, kau tengoklah keadaannya. Apa pula keadaan yang membolehkan kita punya doa ni diangkat oleh Allah Subhanahu taala? Semua kita dalam keadaan yang boleh diangkat oleh Allah. Tapi bila umi seorang ibu, abah seorang abah, ibu bapa doa tak ditolak. Jadi dalam bulan Ramadan, mak abah banyak-banyaklah berdoa, ya. Orang yang menjadi mak abah ni doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa lagi? Orang berpuasa, kita semua berpuasa, doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita banyak berwuduk, dalam keadaan kita banyak sujud. Orang yang paling dekat dengan Allah, aqrabu ilayya al-'abdu wa huwa sajidun. Masa dia sujud tu adalah waktu dia dekat dengan Allah. Jadi masa umi sujud, dalam hati doa, jangan keluarkan di mulut. Nanti lebih rukunnya, rukun qauliyahnya. Dalam hati doalah, ampunkan dosa, terima amalan, kuatkan kita untuk melaksanakan lagi ibadat berbaki 15 hari lagi, insya-Allah. Mana lagi tempatnya, mana lagi keadaannya. Lepas salat, jangan terus ingat nak makan aja kita ni. Kadang kan tadi makan sikit dah ingat nak makan. Hati-hati dulu, tahan dulu sekejap. Habis umi nak habiskan doa umi dulu, habis doa, ya. Jadi dalam musafir, umi saya dalam musafir, saya doakan mudah-mudahan puan-puan semua mendapat rahmat, berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh doakan saya sama? InsyaAllah. Kemudiannya dalam susah dan senang, apapun keadaan, seperti yang telah saya sebutkan lagi, tempat-tempat pun ada. Masjid, banyak orang pergi masjid buat tarawih, i'tikaf semua kan. Ambil ruang berada dalam masjid, tempat yang tak ditolak doa. Tempat-tempat lagi mana tempat? Majlis ilmu seperti yang saya sebutkan ini. Tempat-tempat mana lagi tempat? Umi pergi cari rezeki, kerja, cari rezeki yang halal. Itu tempat-tempat yang baik. Mana-mana tempat yang baik, jadikan kita, hati kita insya-Allah
mudah-mudahan sentiasa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bagi menutup ceramah saya pada pagi ini, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, semua warga penjawat awam Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita berada dalam keadaan sihat dan sejahtera sehingga kita dapat melaksanakan ibadat kita dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keinsafan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara doanya ialah selain daripada Allahumma innaka afuwan kan, adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Umi kalau biasa Umi dengar sebelum Umi puasa, dulu Umi doa. Apa doa Umi? Allahumma barik lana. Ingat tak? Perempuan? Oh, perempuan. Dia 3 kali cukup lah. Dia 3 kali seru. Tu maknanya sayang lah tu. Kita kata kat diri kita, aku masa sebelum datang bulan Ramadan dulu doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Berkatkan aku dalam bulan Sya'ban, berkatkan aku dalam bulan Rajab, sampai aku dalam bulan Ramadan. Bila dah sampai bulan Ramadan, kadang-kadang tak ada Ramadan dalam doa kita. Ya Allah berikan aku sihat. Ya Allah tambahkan keberkatan. Ya Allah tambahkan rezeki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana Ramadannya tak sebut Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada Ramadan. Balighna Ramadan. Sebab tu bila sampai berada dalam bulan Ramadan, ada doa yang diriwayatkan oleh Tabarani. Tapi saya simpan sekejap. Saya nak Umi ambil doa yang senang. Macam Umi doa, sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Mulakan doa tu kan Allahumma barik lana. Nak senang, ingat doa tu senang. Pasal dekat dengan doa makan. Dulu-dulu ya orang sebut, bila saya cakap Umi sambung Allahumma barik lana, dia jawab fima razaqtana. Dah confirm dah. Sekarang tak, after 10 years tak ada dah. Kalau cakap Allahumma barik lana, nak doa nak datang Ramadan, dia tak sambung dah dengan doa makan. Beza. Sekarang Umi cakap je macam tu, dia dah sambung Allahumma barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Rajabin, Rajab wa Sya'ban. Ada keberkatan kan? Wa balighna Ramadan. Jadi satu Umi ambil doa yang mudah Umi dah baca tu, iaitu dah tak ada dah Rajab, buang Rajab dah tak ada, Sya'ban dah tak ada, sekarang Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Paling senang ingat Allahumma barik lana, ingat doa makan Allahumma barik lana fi Ramadan. Banyak-banyak baca. Ya Allah berkatkan aku, tak nak kau Arab pun tak apa. Ya Allah berkatkan aku dalam bulan Ramadan. Ya Allah berkatkan aku dalam bulan Ramadan. The word Ramadan yang merupakan kalam Allah dalam Al-Quran tu disebut-sebut oleh kita sebagai tanda kita bersyukur dengan beradanya dalam bulan Ramadan. Puan-puan, kita tak mampu nak buat macam para sahabat. Kalau kitab-kitab kita baca, para salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan dia doa dah. 6 bulan dia doa dah supaya dia dapat bulan Ramadan. Sebab dia faham betul-betul apa dia nak cari dalam bulan Ramadan ni. Ya. Kemudian bukan sekadar dah sampai je, lepas Ramadan, 6 bulan lepas Ramadan dia doa lagi. Apa pasal dia doa lagi dah habis bulan Ramadan? Pasal dia nak minta dengan Allah, kata ulama, amalan-amalan dia tu diterima. Bersungguhnya dia minta supaya semua amalan dia tu diterima. Dia continuously doa menyebut Ramadan selepas 6 bulan dah Ramadan. Jadi ada masa tak doa tentang Ramadan? As if tak ada masa. 6 bulan selepas dah nak masuk 6 bulan akan datang. So it's a continuous doa. Seolah-olah gitu. Kita nampak macam 6 bulan sebelum, 6 bulan selepas. Cukuplah setahun. Maknanya ada tak ruang dia tak doa tentang Ramadan? Tak ada. Seolah-olah begitulah dia punya pengharapannya. Sebab itu maksud ihtisaban yang saya kata. Underline the word ihtisaban. Maknanya dia betul-betul mengharap supaya Allah SWT mengampunkan dosa-dosa, memberikan keberkatan kepadanya. Itu satu doa yang mudah, iaitu Allahumma barik lana
fi Ramadan. Yang kedua, doa yang saya katakan diriwayatkan oleh At-Tabarani. Yang ni agak panjang sikit. Sama macam kita baca doa buka puasa tadi. Zahabat dhama wa batalatil uruq wa tabatal ajr insya-Allah. Itu biasa. Kalau kita dah selalu tengok selalu insya-Allah. Tapi ini pun sama juga. Apa dia? Allah Google aja. Doa bulan Ramadan tu keluar. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada Ramadan. Apa makna dia? Ya Allah, sejahterakan Ramadan bagiku. Maknanya cukup hilalnya. Ni 15 tak cukup lagi. Nanti sampai lagi 15 hari. Mula sampaikan aku bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ada setengah riwayat tak guna li, dia guna ila. Boleh. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ada riwayat li. Allahumma sallimni li Ramadan. Wa tasallamhu minni. Wa sallimni li Ramadan. Kemudian sejahterakan aku. Tadi Ramadan tu datang padaku, aku dapat masuk Ramadan. Dah masuk bulan Ramadan, wasallimni li Ramadan. Sejahterakan aku untuk Ramadan. Maknanya sejahtera apa? Sihat tubuh badan, mudah-mudahan mi kita kata sihat tak boleh cakap. Ya, tak kuat, tak larat, tak boleh cakap. Lepas tu bila saya minta sihat, mudah-mudahan dapat buat. Minta sihat, niat sihat, dapat buat. Ya, apa-apa pula dia keluar bulan Ramadan pun macam tu. Ya Allah, sihatkan kaki aku, dapat salat. Ya Allah, sihatkan tubuh badan aku, dapat aku kerja, dapat keluar zakat. Bila kita sangkutkan niat dengan ibadat, insya-Allah niat kita baik, Allah bagi nanti. Insya-Allah. Ikhlaskan hati aku, ya Allah, dapat aku sampaikan, mudah-mudahan dapat bentuk diri aku sendiri. Sangkutkan dengan diri kita untuk jadi lebih baik. Insya-Allah dapat. Jadi sampaikan aku bulan Ramadan, sejahterakan aku dalam bulan Ramadan, sihatnya, hatinya, fikirannya, hartanya, semualah. Orang kalau ada duit banyak, dia dapat bagi banyak. Kalau tak ada banyak, setakat tu dia dapat bagi. Doalah harta, tak apa. Tapi nak doa hati juga. Ada banyak tapi hati tak buat. Kedekut, bakhil, tak hidung masin, tangkai jering. Apalagi kata orang Kedah, ada lagi nak sambung. Banyak pun tak jadi, kan? Jadi hati kena baik, babe. Jadi itu antaranya kita minta diri kita ni sejahtera, diri kita baik. Dan yang terakhir sekali, wa taqabbal minni mutaqabbala. Dan terimalah amalan-amalan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Jadi itulah antara doa yang kita boleh baca dalam bulan Ramadan ni. 1, doa minta keampunan. 2, doa minta kebaikan dunia dan akhirat. 3, yang biasa Umi baca, yang selalu orang ingat, doa penutup tu. Ni saya dah nak habis ni, bolehlah saya baca juga. Kalau imam baca doa panjang-panjang, perut dah berbunyi-bunyi, bau ayam bakar, kambing bakar semua dah datang jamuan, imam baca doa panjang. Tapi bila sampai dia sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita pun dah latih detik-detik dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Doa dah nak habis dah. Tadi panjang sangat. Ceramah pun panjang sangat. Dah nak habis dah. Jadi tu doa ni doa dahsyat, doa dalam Al-Quran juga. Tak minta bahagia dunia saja, minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada panjang ceritanya, apa sebab turun, apa hadis Nabi berkaitan dengannya. Saya rasa cukuplah, saya tak nak panjang lagi, dah cukup nah. Jadi saya cuma nak ingatkan baca doa ni. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bacalah doa minta supaya dapat syurga. Ada siapa tak nak masuk syurga?
Tak ada kan? Semua nak masuk syurga kan? Bulan Ramadan ni disebut bulan syurga. Bukan syurga makan aja dengan bazar kita yang macam-macam ada. Syurga juadah. Saya pun tak nak lama-lama sangat pasal kat luar pun ada macam-macam ni. Nanti bolehlah. Semua dah ada dekat-dekat, senang. Kan? Itu semua kemudahan-kemudahan yang ada. Kita doakan kepada peniaga-peniaga pun mendapat rezeki. Ya? Saling membantu antara kita. Bukan sekadar syurga itu, tetapi bulan ini bulan syurga amal, syurga pahala. Sebab itu disebut di dalam satu hadis, Iza ja'a Ramadan. Ini penutup. Iza ja'a Ramadan, futtihat lahu abwabal jannah, wa ghulliqat lahu abwaban nar, wa salsilatis syayatin atau huffidatis syayatin. Dalam satu riwayat lain, bila datang bulan Ramadan, terbukalah segala pintu-pintu syurga. Itu dahsyat bulan Ramadan ni. Baik itu ulama, orang-orang terdahulu, ujung-ujung bulan Ramadan sayu. Bulan Ramadan nak pergi sayu. Kita sayu juga. Tiket flight dah habis nak balik kampung. Tiket bas dah habis dah nak balik kampung, tak dapat ni. Raya pertama baru boleh ada. Nangis pagi raya. Sayu juga. Kita sayu juga. Pasal puasa tahun ni Abah tak ada, Umi tak ada. Sayu. Kita sayu sebab-sebab itu. Tapi mereka ni sayu sebab syurga bulan Ramadan sudah hampir ke penghujungnya. Mudah-mudahan tak apalah, dalam apapun sayu yang kita ada di hati kita, kita tak lupa bahawa bulan ni Allah pinjamkan. Belum tentu esok ada lagi. Bukan kuih tadi tu je. Tepung pelita besok belum tentu ada tu. Masalahnya aku yang belum tentu ada. Belum tentu dapat Ramadan lagi untuk esok. Belum juga tentu dapat Ramadan lagi kalau esok tak tentu, tahun depan apatah lagi. Maka dengan sebab tu kita nak minta dengan Allah SWT dengan sesungguh-sungguh munajat. Antara munajat kita ialah minta syurga, jauh daripada siksa api neraka. Mengapa begitu? Antaranya berdasarkan hadis yang saya baca. Bila datang bulan Ramadan, futtihat lahu abwabal jannah, terbukalah pintu-pintu syurga. Sehingga ulama mengatakan, apa maksudnya? Boleh diberi faham dengan maksud zahiriah. Secara luaran, memang pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu syurga terbuka. Boleh dimaksudkan dengan maksud sirriyah. Bukan dia terbuka, nampak terbuka, tetapi dia terbuka, kata ulama, atas satu maksud, iaitu syurga mengalu-alukan kedatangan bulan yang penuh dengan keberkatan ni. Bukan kita aja, bukan malaikat aja, bahkan syurga itu meraihkan, mengalu-alukan datangnya bulan ini dengan gambaran terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu-pintu neraka. Dua pandangan ulama, bukan sekadar meraihkan. Bulan Ramadan memang Allah mudahkan orang untuk berbuat kebaikan. Macam-macam baik orang nak buat kerana nak rebutkan segala keampunan, keberkatan Allah SWT. Bila ramai orang buat baik, lebih banyak kebaikan, orang baik balasannya syurga. Itulah banyak di syurga. Tutuplah pintu neraka itu. Itu pandangan ulama. Sebab itu doa penutup kita ialah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Akhirnya kita lakukan segala kebaikan. Mudah-mudahan bersualah nanti kita, orang-orang yang melaksanakan ibadat, berpuasa, Allah dah sediakan baginya dengan satu pintu, yuqalu lahur rayyan. Allah namakan pintu itu untuk orang yang berpuasa dalam syurga nanti sebagai syurga rayyan. Siapa tak puasa, tertutuplah pintu itu buatnya. Jadi syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala kurniakan segala kebaikan, gugurkan segala dosa dan kejahatan kita. Terimalah segala amalan kita dalam keadaan kita hina di matanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sebulan kita berusaha dalam bulan Ramadan, exercise dan training kita sebulan ini menjadikan kita insan yang keluar daripada Ramadan
menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kita sebelumnya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sudah, sehingga nanti keluarlah kita daripada bulan Ramadan itu dengan saling berdoa antara satu sama lain. Doa lagi, Rabbana taqabbal minna, ya, kita berdoa mudah-mudahan taqabbalallah minna wa minkum salihul a'mal. Kita saling berdoa, minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk dalam keadaan orang yang balik ke pangkal jalan, orang yang balik kepada fitrah, bersih, suci bersih. Dia balik pada fitrah 10 tahun dulu ke? Dia balik pada fitrah 5 tahun dulu ke? Dia balik pada fitrah 20 tahun dulu ke? Tak ada disebutkan. Dia balik pada fitrah berapa tahun dulu. Pokoknya seolah-olah bayi yang baru lahir, digugurkan segala dosanya. Bergayalah dia fitrah balik putih. Mudah-mudahan dapat dia meneruskan kehidupannya dengan lebih beramal saleh, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, puan-puan yang dikasihi, dihormati semuanya, saya minta ampun, saya minta maaf. Saya minta maaf atas segala kekhilafan. Sudah tentu barang apa yang saya sampaikan ada perkara-perkara yang mungkin tidak selesa pada rasa. Sudah tentu pada apa yang saya sampaikan barangkali ada yang tak selesa pada pendengaran telinga. Sudah tentu dalam apa yang saya sampaikan barangkali ada yang tak selesa pada pandangan mata. Yang baik semuanya dari datangnya dari Yang Maha Esa. Yang kurang, yang lemah itu sudah tentu. Itulah saya. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati semua warga kerja yang hadir. Tahniah sekali lagi kepada penganjur. Saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Ismail, Said Ismail. Prof, kita nak buka sesi soal jawab di kalangan kita punya penonton kita pada hari ini. Jadi puan-puan jika ada soalan yang ingin diajukan, boleh ke mikrofon yang disediakan di bahagian tengah dewan tu dan ajukan soalan puan-puan. Maklumkan nama dan juga jabatan terlebih dahulu, kemudian dengan soalan. Dan kalau katalah ada yang malu dan sebagainya, boleh tulis di cebisan kertas dan bagi pada urus setia yang ada untuk saya bacakan dan tanya kepada Ustazah. Ada? Silakan kepada perempuan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalmi binti Abdullah, ahli puspanita seumur hidup, telah bersara. Ingin bertanyakan kepada Prof. Dalam kita membaca doa, ya Prof, ya, kadang-kadang kita tak dapat buat yang spesifik. Maksudnya macam mana? Dia sebab setiap satu apa yang kita lakukan, dia ada doa-doa yang tersendiri. Apakah boleh di setiap selepas kita sama ada bersembahyang atau apa yang kita lakukan, kita berdoa benda yang sama, Prof? Adakah dikatakan apabila kita berdoa yang sama, adakah dikatakan kita seolah-olah tamak dengan doa tersebut? Bukanlah tamak, maksudnya kita satu lagi, kalau kata kita dah dapat, kita rasa macam kita dah dapat benda apa yang kita minta,
tapi kita terus meminta benda yang sama. Adakah dikategorikan kita sebagai tamak dalam berdoa? Contoh, kita dah berdoa untuk ke umrah contohnya. Kita dah dapat ke umrah. Tapi kita nak minta lagi, kita nak pi lagi ke umrah tu. Contohlah, sebagai contohlah, bukan ni kan. Terima kasih ya, Prof. Ya, sama Puan Rosaimi. Ahli Puspanita seumur hidup. Alhamdulillah. Ada soalan lagi kah? Kita kumpul dulu pun boleh. Mungkin satu lagi kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cuma persoalan saya berkenaan dengan qada. Nak qada pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak qada solat, kita macam mana kita nak buat qada solat? Sebab saya biasa dengar satu saja, dia kata qada pada waktu duha kita tak perlu sembahyang duha, kita niat qada saja, lepas tu kita sembahyanglah qada tu. Dan saya nak tahu sepanjanglah makna dia. Saya nak tahu qada setiap waktu. Macam mana nak buat tu? Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih banyak. Boleh saya jawab pun ya? Terima kasih. Saya tak dengar nama puan tadi. Datuk Rozaina. Datuk Rozaina. Rozana. Okey, baik. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih puan yang bertanya. Saya rasa walaupun dua yang bertanya, tapi dia mewakili semua. Itu semua soalan yang ada dalam fikiran kita juga ya. Jadi mudah-mudahan dia memberi manfaat pada semua. Satu berkaitan dengan doa. Doa ni tamak ke kalau kita nak minta dah dapat, nak minta lagi contoh ya. Ataupun doa ni tadi dikatakan adakah mesti spesifik tertentu, kadang-kadang tertentu. Habis makan, doa makan, saya bayang gitu nah. Bangun tidur, doa bangun tidur, nak tidur, doa tidur nah. Jadi perempuan ada dua keadaan. Satu, doa ni perempuan senyum pasal apa? Perempuan. Oh, perempuan. Saya belum boleh jadi orang halus tak kah? Sikit-sikit no. Tapi saya suka belajar cara macam mana nak ikut dialek negeri-negeri tertentu. Saya try. Saya suka. Tak apa-apa jadi tu, saya minta maaf lah no. Perempuan, doa ni benda kita harap. Satu sifat baik manusia ni, orang beriman kepada Allah SWT, dia ada dua sifat. Satu sifat harap, satu sifat takut. Dia nama raja dengan nama khauf. Satu dia harap. Dalam doa ni ada dua-dua. Satu dia harap, maknanya dia haraplah bantuan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Dua, pasal apa dia duk ulang. Dan dia tak jemu ulang. Sebab manusia ni tinggi pengharapan dia. Kita kalau tak ada pengharapan, ibarat tak ada masa hadapan. Apa yang menyebabkan kita masih ada masa depan? Kita masih nak sampai orang kata dah nazak pun masih ada harapan. Tapi tak mau harapan dunia aja, nazak dah sampai sini dah nyawa. Duit sewa dah ambil kau. Kerana dia ada pengharapan. Dia masih harap lagi. Dan Nabi SAW pun suruh orang letak harapan. Hatta kiamat, dah nak kiamat, kau tanam biji kurma. Manusia dibentuk dengan pengharapan. Jadi sebab itu doalah banyak pun tak apa. Pasal selagi kita ada harapan. Dan kita harap pada siapa? Pada Allah. Lepas tu pasal apa kita ulang doa yang sama pun? Macam kita doa tadi, Rabbana Atina tu. Daripada umur 7 tahun lah. Belajar tadika, mak dah ajar dah doa tu. Sampai tua ulang tu ya. Adakah itu bermakna kita tak yakin Allah nak bagi? Dah minta sekali. Tak. Kalau dengan orang ya.
Kau kali nak minta? Nampak kan betul. Cakap sekali sudah lah. Ulang. Orang tak suka ulang banyak kali. Suruh banyak kali. Cakap banyak kali. Macam kita tak faham, tak tahu. Tapi dengan Allah, ini takjub dia. Ini hebat dia. Kau ulanglah berkali-kali pun. Bahkan ada riwayat mengatakan mohon 3 kali. Ada riwayat Nabi SAW dikatakan mohon sesuatu 3 kali. Ada riwayat yang sedemikian. Tapi tak apalah. Lagi banyak, lagi baik. Pasal apa? Pasal kita ada yang kedua. Iaitulah al-khawf. Tadi al-raja. Kita harap sangat. Yang kedua kita ada al-khawf. Al-khawf maknanya takut. Kita takut Allah tak terima doa kita. Kita takut ketika kita berdoa tu hati kita tak khusyuk. Kita takut kita banyak dosa menyebabkan Allah tak pandang pengharapan kita. Kita ada rasa takut. Kita takut aku ni tadi makan roti canai banyak, kenyang bagai-bagai. Lepas tu zuhur aku tinggal. Lepas tu saat lagi maghrib aku solat. Lepas tu aku minta doa. Aku minta macam-macam. Sedangkan tadi zuhur aku tak solat. Dan tadi asar aku lambat-lambat. Lepas tu bila maghrib aku minta panjang-panjang. Takut. Kita ada perasaan takut Allah tak terima. Pasal kuasa memakbulkan doa kita di tangan Allah. Kita ni hamba, pemiliknya adalah Allah. Sebab tu kalau puan nak banyak baca, banyak doa, benda baik, ulang-ulang, itulah yang lebih baik. Maknanya kita tak pernah ada rasa jemu. Tamak pada benda baik tak apa. 2 perkara yang kita boleh tamak. Dengan maksud kalau orang buat lebih pada kita, kita boleh hasad. 2 perkara. Pertama, orang ada ilmu dan dia laksanakan ilmu dia. Dia tahu, dia buat, dia sampaikan. Itu hasad. Sebab itu carilah berapa banyak pun ilmu. Yang keduanya, orang baik. Bila dia baik, dia buat. Dia nafkahkan harta dia. Dia kaya, dia tolong orang. Boleh hasad. Maknanya hasad boleh pada kebaikan. Apatah lagi pada doa yang kita tak buat pada orang, kita minta pada Allah. Selepas ni Umi nak minta nak pergi umrah ke, Umi nak pergi haji ke, Umi nak apa ke, minta lah. Tak ada hal. Yang keduanya balik pada soalan Datuk tadi tentang salat qada, Datuk ya. Saya antara dengar tak dengar, tapi I try to catch your point lah ya. Salat qada ni alhamdulillah bagus. Umi buatlah. Sebenarnya qada tu dia dah tak ikut waktu. Dah tak ikut waktu dah. Tu yang namakan qada. Kalau pada ikut waktu, itu solat tunai. Pada waktu zuhur, Umi solat zuhur. Tunailah solat Umi tu. Tapi dah lepas waktu zuhur. Ketika zuhur tadi Umi tertidur. Bunyi jam tak dengar. Jadi tertidur langsung. Umi diampunkan. Tapi qada kan. Umi punya zuhur tu, Umi qada bukan lagi pada waktu. Jadi yang dikatakan qada itu adalah salat yang di luar daripada waktu. Jadi Umi boleh salat Umi yang tinggal, zuhur ke, asar ke, subuh, pada mana-mana waktu. Kerana dia bukan salat tunai. Saja aku salat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan, tunai. Dia bukan adaan, dia qadaan. Jadi bila qada, dia memang di luar salat, di luar waktu salat. Jadi Umi boleh qada pada bila-bila waktu. Umi buat salat qada subuh tapi pada malam hari. Aku nak qadakan subuh aku. Boleh tak? Boleh. Cuma cara mana setengah ulama kata nak disiplinkan diri kita. Salat subuh, qadakan dengan subuh. Salat zuhur, kau qadakan dengan zuhur. Jadi bila setiap kali kau salat, kau qadakan mengikut waktu, seolah-olah tersusunlah qada kau yang kau tinggalkan dulu-dulu. Itu to discipline yourself and put it as a discipline to you. Every single waktu tu pluskan dengan salat qada. Tapi kalau Umi tak buat macam tu, boleh tak?
waktu zuhur tapi mi qada'kan waktu lain, boleh, kerana dia memang salat qada'. Ni menurut pandangan yang ramai, boleh, kerana namanya pun qada'. Okey Mi ya? Jadi boleh dibuat ya Mi pada mana-mana masa. Okey, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, terima